Ya, salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Wako. Ya, sekiranya anda belum subscribe ke Wako channel, sila subscribe sekarang dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Di sini saya nak kongsikan satu berita yang menarik dan sila subscribe sekarang dan kita akan tengok berita yang menarik ini dari Malaysia kini. Ya, Mahathir, pengidap sakit kronik Anwar fobia. Jom kita tengok berita yang menarik ini. Anwar Ibrahim tak mampu mentadbir negara ketika krisis. Begitulah kata Mahathir seperti dilaporkan oleh media. Kenapa bekas Perdana Menteri itu masih mengeluarkan kenyataan seperti ini? Sedangkan dialah yang datang berjabat tangan dengan Anwar di mahkamah untuk membentuk gabungan Pakatan Harapan sebelum pilihan raya umum ke-14. Kenapa kenyataannya bersifat gelisah, penuh dendam kesumat dan berhati kardus ini masih diucapkan? Ya, kenapa? Memerhati dengan rapat tingkah lakunya, saya dapat katakan bahawa Mahathir mempunyai sejenis penyakit Anwar fobia, iaitu sejenis penyakit kronik yang mana pesakitnya hidup dalam ketakutan terhadap manusia bernama Anwar Ibrahim. Pesakit bernama Mahathir ini tidak akan dapat tidur lena selagi Anwar mempunyai peluang untuk menjadi Perdana Menteri walaupun ia hanya 1%. Kenapa Mahathir takut kepada Anwar? Mudah, kerana dia tak mahu ada orang yang lebih baik darinya memimpin negara ini. Selama ini dia dianggap sebagai Perdana Menteri yang hebat, sebagai jago, wira dunia ketiga dan pemimpin serba maha. Sudah tentu kewiraan itu nampak jelas jika dibandingkan dengan Paklah, Najib Razak dan Muhyiddin Yassin. Namun jika dibandingkan dengan Anwar, kemungkinan tidak. Oleh sebab itu, Anwar harus dihalang daripada menjadi Perdana Menteri selagi hayat Mahathir ada. Wow. Berbalik kepada kenyataan terbaru Mahathir bahawa Anwar tak berkeupayaan untuk mentadbir negara di saat krisis, maksud Mahathir bahawa dialah orang yang paling layak berbuat demikian. Mari kita lihat sebahagian dari rekod Mahathir mentadbir negara ketika dalam krisis. Dari segi ekonomi, pada krisis kewangan tahun 1998, seorang ahli perniagaan telah mengalami kerugian besar dalam perusahaan perkapalan. Mahathir telah mengarahkan supaya wang negara berjumlah sebanyak 1.7 bilion ringgit digunakan untuk bailout syarikat tersebut. Ahli perniagaan yang dimasukkan tidak lain dan tidak bukan ialah Mizan, anaknya sendiri. Orang yang tidak mahu mengeluarkan wang negara bagi tujuan tersebut ketika itu ialah Menteri Kewangan, iaitu Anwar Ibrahim. Kerana itu, Daim dilantik sebagai Menteri khas untuk melaksanakan kerja-kerja tersebut. Berapa bilion lagi wang negara dihabiskan untuk membantu keluarga dan kroni Mahathir? Wang ini tidak cukup besar untuk mengubas isu empangan bakun, lebuh raya plus dan perwaja yang mempunyai cerita hampir sama. Apakah ini kriteria seorang kepala negara yang pandai mentadbir ketika krisis untuk selamatkan anak dan kroni? Dari segi politik, pada tahun 1988, ketika krisis kepimpinan UMNO yang menyaksikan Mahathir hampir-hampir kalah kepada Tengku Razali sebagai presiden dalam pemilihan UMNO, dia menggunakan kuasa kuku besi untuk bertindak ke atas hakim-hakim yang mahu membicarakan kes tersebut. Ketua Hakim Negara ketiga itu Saleh Abbas bersama 5 hakim, Azmi Kamaruddin, Yusof Abdul Qadir, Wan Hamzah Muhammad Saleh, Wan Sulaiman Pawante dan George Sia telah dipecat oleh Mahathir. Tindakan Mahathir tersebut menyebabkan kehancuran parah kepada sistem kehakiman negara
dan ia gagal dipulihkan sampai hari ini. Hakim-hakim tersebut dipecat untuk menyelamatkan kedudukannya sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri. Apakah memijak kedaulatan undang-undang bagi menyelamatkan kedudukan sendiri sebab dianggap sebagai kemampuan mentadbir? Sebelum itu, Oktober tahun 1987, Mahathir juga menangkap 119 aktivis dan ahli politik di bawah Undang-Undang Tanpa Bicara ISA dalam operasi Lalang. 2 akhbar bebas ketika itu, The Star dan Watan juga diharamkan. Selepas itu, ISA terus digunakan Mahathir untuk menutup mulut pengkritik pemerintahannya. Tidak perlu jadi saintis roket untuk menyatakan cara kekuasaan kuku besi ketika krisis bukanlah ciri-ciri seorang pemimpin yang bagus untuk negara. Semua diktator di dunia menggunakan cara ini untuk mengekalkan kuasa. Dalam usahanya untuk menyingkirkan Anwar pada tahun 1998, Mahathir turut menyeret semua institusi negara untuk terlibat ke dalamnya. Jabatan Peguam Negara, hakim-hakim, polis, institusi pendidikan dan hampir kesemua jabatan kerajaan dikera. Akhirnya, institusi-institusi yang dulunya sangat bebas dan berwibawa bertukar menjadi lemah dan kehilangan jati diri. Ia menyebabkan masyarakat turut menjadi lemah. Siapa yang menjadi tukang menghancurkannya? Mahathir sendiri. Apakah Anwar tidak layak mentadbir? Jawapannya mudah saja. Beri peluang Anwar sebagai Perdana Menteri dan biar rakyat menilai. Nokta. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah berita yang menarik kali ini dan kita akan jumpa pada masa akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.